السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى أئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعين وخصوصا إلى الشيخ عبد القدير بن عبد المطلب وإلى كل مشايخنا وكل مشايخ وإلى جميع المسلمين والمسلمات. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 55, anak kunci syurga. Nama kita anak kunci syurga. Kalau tak ada serah tak tahan. Muka surat 55 baris ke-6 daripada bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Sembahyang sunat. Jadi sembahyang itu ada hak wajib, ada hak sunat. Sembahyang wajib saat ni ada hak jenis fardu, ada hak jenis tidak fardu. Seperti nazar, bukan jenis hak fardu 5 waktu, tapi dah nazar jadi wajib. Sembahyang pula ada ada hak muakkad, ada hak ghair muakkad, sembahyang sunat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Sembahyang sunat dua bahagi. Sunat ni maksudnya ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggal berdosa. Kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggal tak berdosa. Ni ada dua bahagi. Yang pertamanya yang sunat padanya berjemaah. Sunat berjemaah. Hak muakkad dengan muakkad tu hak lain pula. Ni hak ni hak sunat berjemaah, dia tidak sunat berjemaah. Pertamanya sunat padanya berjemaah seperti sembahyang hari raya. Ni sembahyang hari raya, yakni sembahyang 2 hari raya lah. Aidil Fitri dan Aidil Adha, kedua-duanya sunat kita berjemaah. Jadi kalau katalah kita tak ada nak sembahyang, sembahyang seorang, tak ada masalah. Maksud katanya kita mari lewat orang sembahyang dah, tengah khutbah dah sembahyang raya kan. Jadi sembahyang seorang tak ada masalah. Kalau orang sibuk, duduk sibuk buat kuih rumah, buat rendang ke apa, sembahyang rumah tak ada masalah. Cumanya hak dituntutnya solat hari raya ni ialah berjemaah, mari ramai-ramai.
Lepas tu kalau kata semaya Jumaat, sunat mandi bagi hok nak datangi solat Jumaat. Kalau hari raya, semata-mata hari raya, sunat kita mandi. Tak kira kita nak mari solat sunat hari raya ataupun tak mari. Bukan ukuran mari tak mari maya raya. Semata-mata di hari raya, sunat kita mandi. Orang panggil mandi sunat hari raya. Ada pun hak Jumaat tu sunat mandi untuk menghadiri Jumaat. Tak mari Jumaat tak ada sunat. Jadi sunat kita mari solat. Dan sembahyang gerhana, gerhana matahari ataupun gerhana bulan, sunat berjemaah. Peh kata kalau tak semaya berjemaah sah juga. Moga sunat. Dan sembahyang minta hujan, ada istisqa. Bila berlaku kemarau, sunat kita berjemaah. Solat minta diturunkan hujan. Tapi kalau solat minta hujan ni kan macam-macam lah. Di antaranya dia suruh puasa berapa hari? 4 hari dah. 3 hari sebelum, kemudian hari hok mari tu pun puasa juga. Kalau dia pemerintah perwajibkan semua rakyat kena puasa mereka, nak minta hujan ni, maka asal sunat je puasa, tapi oleh kerana perintah daripada ulil amri, maka wajib kita kena pakai puasa. Lepas tu bila kita pergi solat sunat istisqa ni, pergi dengan pakaian biasalah. Bukan pergi pakaian baru supaya solat hari raya. Nanti insya-Allah tu mungkin dia akan sebut lagi akan datang berkenaan dengan solat saat ni tu. Kalau tak sebut sini boleh tengok dari kitab lain lah. Kedua, dan yang kedua daripada jenis solat yang tiada sunat padanya berjemaah. Seperti mana? Segala sembahyang sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah, tak sunat berjemaah. Maesor ya. Jadi semaya sore itu lebih molek daripada semaya berjemaah, kerana tidak dituntut berjemaah. Jadi kita semaya sunat rawatib itu sepahala. Lepas tu kita semaya sore di 2 pahala. Tak, sebab dia tuntut atas kita tu seorang diri, dia tidak tuntut atas berjemaah. Yang muakkad daripada solat sunat rawatib. Jadi ada solat sunat ni, ada hak dituntut berjemaah, ada tak dituntut berjemaah. Lepas tu hak dituntut berjemaahnya salah satunya solat sunat rawatib. Ada muakkad, ada ghairu muakkad. Muakkad ni maksudnya yang sangat dituntut. 10 rakaat. Mana 10 rakaat tu? Subuh, sebelum zuhur, lepas zuhur, lepas maghrib, lepas isyak. Asal dia ghairu muakkad. Asal sebelum maghrib, sebelum isyak pun ghairu muakkad. Semayalah, tapi nak kata hak ba'diyah tu lebih dituntut. Jadi bapa rawatib ni ada hak muakkad. Muakkadnya solat sunat rawatib hak 10 rakaat tu kerana mengekat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muwazabah. Nabi duduk mengekali sokmo dengan semaya tadi. Mana badal daripada 10. 2 rakaat daripadanya sebelum sembahyang subuh, dan 2 rakaat sebelum sembahyang fardu zuhur. Agak 2 rakaat solat sunat subuh tu khairum minad dunya wa ma fiha dah tu. Dak hak disebut pada hadis solat sunat 2 rakaat hak sunat subuh ni khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisi dunia. Harga nilai dia solat sunat tadi. Bab tu kalau boleh kita usahakanlah. Kalau tak dia buat sebelum semaya, buat selepas semaya. Tak apa. Tak apa buat selepas semaya. Bapa kata tak apa. Sebab dalam kitab dia tulis masuk waktu solat sunat subuh ni dengan masuk waktu subuh.
akhir sudah subuh ni, solat sunat subuh hingga habisnya waktu. Deh. Qabliyah zuhur pun gitu juga. Masuk waktu qabliyah ni dengan masuk waktu zuhur. Habisnya waktu qabliyah ni bila? Habis waktu zuhur. Bukannya dengan kita solat zuhur. Tak. Kalau kita faham solat zuhur juga tak ada lah qabliyah. Tak. Boleh lagi kita nak buat qabliyah bersama dengan ba'diyah zuhur setelah daripada solat zuhur. Boleh. Buat dua-dua pun tak apa, buat 4 sekaligus pun boleh. Lepas tu nak kena tahiyat awal. Nak tahiyat awal pun tak apa, tak tahiyat awal pun tak apa. Itu ada dalam kitab. Wisyahu afrah pun ada sebut. Dan 2 rakaat sebelum sembahyang zuhur dan 2 rakaat kemudian daripada sembahyang fardu zuhur. Laknah sawak tu betul sikit, bukan asar. Tak, zuhur bukan asar, zuhur betul sikit. Dan 2 rakaat kemudian daripada sembahyang maghrib. Lepas pada maghrib ba'diyah lah. Ni qabliyah buat, ba'diyah tak buat. Rugi. Waktu lebih muakkadnya. Dan 2 rakaat kemudian daripada sembahyang fardu isyak. Buat lepas pada mayat isyak. Mayat sunat 2 rakaat. Jadi kalau kata kita gaduh-gaduh lewat nak kena qomat selalu kau, habis lewat kau mengajar kau kuliah gorik kau gimana, boleh buat qabliyah isyak lepas pada sembahyang fardu isyak, tak ada masalah. Buat qabliyah isyak, buat ba'diyah isyak, buat sekali dengan solat sunat witir. Balik rumah tak buat dah, qiyam mulai lagi dah. Witir buat lalu tak apa, molek lagi. Balik rumah kat macam-macam lah weh. Nak qiyam mulai, butuh sekali lah hok mana boleh qiyam mulai. Ada seorang pakcik tu dia kat kampung, dia dengan bini dia 30 tahun dah duduk bangun qiyam mulai sama-sama. Masya Allah, kata boleh tetap 30 tahun ni. Kita tetap 3 minggu molek benar. Bukan 3 minggu, 3 hari ya molek benar dah boleh bangun dengan bini apa semua. Dia 30 tahun dia kata. Abang kata Masya Allah pakcik. Syukur banyak-banyak ke Tuhan. Sebab bukan semua orang mampu tu. Boleh bangun tengok bola. Bangun kecing tu boleh berlaku. Qiyam mula juga. Tapi bukan jadi ibadat lah tu. Bangun malam. Kerana jadi kalau witir tu kita solat awal lah sebelum pada kita tidur. Bapa takut tak bangun tidur, rugilah witir malam tu. Lepas tu kalau nak bangun juga tak ada masalah lah, tak perlu dah witir, dah maya dah witir. Lepas tu boleh ke nak maya benda lain? Boleh, tak ada masalah. Cuma dia kata afdalnya witir ni penyudah bagi sekalian amalan-amalan kita. Moleknya buat akhir sekali, tapi dah kita bimbang takut tak bangun. Bukan tak bangkit mulai, subuh pun takut tak bangun. Kalau siapa gitu mau gak buat witir awal lagi lah. Sebab witir ni mazhab kita ya kata sunatnya setengah mazhab wajib. Bahkan di antara benda yang diwajibkan Allah Ta'ala ke atas para rasul alaihi wassalatu wassalam ialah solat witir. Atas Nabi sallallahu alaihi wasallam solat witir. Umatnya sunat, hak Nabi SAW wajib. Kerana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tu sebab Abdullah dan Sayyidina Umar tu kedua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itulah radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma ni dia panggil lafaz taradhi. Radhiyallahu anhu. Sebab tu dalam kitab sebut bila Tok Khatib ada sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunat kita baca, sunat kita angkat sedikit suara berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu masa khutbah dah.
Ada masa Tok Khatib sebut nama sahabat, sunat kita berlafaz dengan taradi. Apa taradi? Radhiyallahu an. Kita nama Nabi, nama sahabat tak ada selawat, tak ada taradi, sebut nama datuk. Dah. Main sikit boleh projek kan? Mujalah sikit. Berkata ia Ibnu Umar, hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rak'ataini qabla az-zuhri wa rak'ataini ba'daha, yakni ay ba'da az-zuhri wa rak'ataini ba'da al-maghrib fi baitihi. Dia sunat, semaya sunat ni rumah. Gak kita kalau semaya sunat maghrib rumah gak, ba'diyah maghrib gak, tak mari dengan kuliah lah. Kita semaya maghrib, lepas tu nak pergi ba'diyah maghrib rumah. Tak mari dia kan dengan kuliah goleknya. Dia lagu-lagu mana solat sunat ni molek buat rumah. Wa rak'ataini ba'dal isya'i fi baitihi wa rak'ataini qabla as-subhi. Dia tu subuh tu akhir sekali. Dia buat mari zuhur dulu. Artinya mana? Katanya Abdullah Ibnu Umar ni, aku pelihara daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelihara ni dengan makna aku ingatlah. Dah. Aku duduk ingatlah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu Nabi buat mana? Akal 10 rakaat. Ataupun boleh juga kita kata tinggal pelihara tu duduk kerja buat sokmo. Mana 10 rakaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat kemudiannya zuhur. Sebab tu hamba kata kalau tak ada nak maya qabliyah gak, buat qabliyah tu lepas pada semaya zuhur. Dan 2 rakaat kemudian daripada maghrib di rumahnya. Nabi buat solat sunat di rumah. Dan 2 rakaat kemudian daripada isyak pada rumahnya, buat rumah juga. Kita ni tak payah maya ba'diyah isyak rumah habis. Apa boleh tadi balik tak jadi dah semaya. Tak payahlah. Nabi buat rumah usah. Jolalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memang sunat gitu kau kita. Cuma hak golik-golik duk berlaku kalau balik dekat makan nasi nyot ada TV Astro pula gak. Tak ada dah bak dia isyaknya. Esok pula kan nak ada. Buat lalu lah. Tapi kalau tanya molek rumah kau molek masjid? Molek buat rumah. Tapi dah tak boleh nak buat, tak boleh nak sempurna ke ibadat tu di rumah daripada tak buat langsung, baik kita buat juga di masjid. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Sembahyang sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan dia oleh Imam Al-Bukhari. Namanya Muhammad bin Ismail. Dan Imam Muslim bin Hajjaj. Dan kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atu sadali. Kita ni wak mari dalil. Mungko gila ni hilir kan? Gila ni dia duk nanya dalil belakang. Dak. Bos dia molek Syekh Abdul Qadir kita ni enggak buat kitab wak mari dalil. Sebab banyak-banyak kitab jawi hok lain tak mari dalil. Dia huraikan lebih mendalam solat sunat tu gini-gini. Dia hurai lebih mendalam. Moga dah kita nak dalil kat dia mari dalil. Jadi comel kitab ni untuk kita nak tahu dalil-dalil. Tanpa perlu kita buka kitab-kitab besar lah. Dan kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha amaddakum bisalatin hiya khairul lakum min humrin na'ami kulna. Ada berarti situ humrin na'ami kulna wa ma hiya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Humrin apa nama ni?
Ahmad Ghazali. Qala al-witru ma baina salatil isya'i ila tulu'il fajri. Solat sunat witir. Ni dalil dia. Artinya bahawa Allah Ta'ala memberi ia Allah akan kamu akan sembah ya. Tak. Yang ia lebih baik bagi kamu daripada unta yang merah. Unta merah ni kalau kita zaman ni enggak Ferrari dah lah weh. Orang Arab ni unta merah ni enggak unta hok harga mahal. Ni nisbah kalau kenderaan hok mahal gak unta merah. Jadi Nabi SAW nak bayar ke kata Tuhan ni nak wi ke kita lebih daripada unta merah lagi. Mana bersembah kami yakni para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan apa ia ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gapo dia tu hewi lebih pada unta merah ni? Bersabda ia sallallahu alaihi wasallam, sembahyang witir antara sembahyang isyak hingga naik fajar. Tu mahal dia lebih pada unta merah. Enggak kita weh. Kalau orang tawar lah kereta, tak payah kereta Ferrari lah. Kereta-kereta biasa ni lah. Dengan tinggal ke witi, hok mana kita pilih? Kereta orang nak bui dengan tinggal solat witi, mana kita nak pilih weh? Tak ada demo tawar kereta suruh tinggal witi. Kita tinggal demo tak tawar. Jadi kalau demo tawar tinggal solat witir dengan demo kereta, bos dia molek lagi dah. Bos dia molek. Muka kita memang tak buat dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat kata Tuhan wi kepada mung ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni lebih daripada unta merah lagi dah. Jenis maya tu mahal dianya. Lagu mana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iaitu semaya witir. Malah juga kita kata. Mana solat witir tu? Antara sembahyang isyak hingga naik fajar. Lepas mai isyak lah. Solat witir ni lepas pada kita mai isyak hingga naik fajar. Naik fajar ni maksudnya habis apa nama ni? Masuknya waktu subuh. Naik fajar masuknya waktu subuh. Kalau kata hingga naik matahari, tu orang panggil habisnya waktu subuh. Sebab waktu subuh ni mana? Daripada naiknya fajar. Fajar apa? Fajar sodik. Sodik ni maksudnya fajar hok tak menipu. Dia ada sejenis lagi fajar. Fajar kazib. Fajar tu dia naik sebentar, lepas tu dia lenyap mula. Fajar sodik ni dia naik secara mendatar gitu. Kemudian dia naik hingga naik matahari dah. Dia tak menipu. Fajar pada menipu tak menipu juga weh. Hingga naik fajar, yakni hingga waktu subuh solat witir ni. Kalau subuh tak ada lah waktu dia. Jadi maksudnya kalau kata kita ni bangun lewat semaya rakaat ada. Kalau kita tak solat witir lagi lah semaya rakaat. Kalau dia waktu semaya 3 rakaat. Kalau kata kita bangun bos dia 3 rakaat mai witir je lah, tak ada nak mai dah lain. Sebab witir ni besar ni layar dia. Lepas tu jangan maya 2 kali witir. Sebelum tidur maya dah. Bangun tidur nak masuk subuh maya pula. Tak ada. La witrain fil lail. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jenis 2 witir semalam. Boleh nak buat gitu lah ke mana? Kita buat 2 rakaat, lepas tu bangun esok baru buat 1 rakaat lagi. Bagi janji. Itu tak apa. Ni kalau buat dah 3 lepas tu buat 3 pula tak boleh. Tapi kita dengar ada satu masalah bapa bagi ni kita pun tak tahu kitab mana buka witir kita tak jumpa, tapi ada disebut. Kalau kita maya dah semalam ada kita nak buka lah ke mana? Kalau kata semalam maya 3 rakaat, pagi ni kita maya rakaat, jadi 4.
Lepas tu buat pula serakaat. Gitulah seingat kitanya. Kita pun pelik juga. Tapi seingat kita ada gitu Baba Ismail Sepanyol hurai waktu puasa bauning. Dia ada buat live apa semua, dia tanya ada. Tapi kita tak jumpa ambilai. Mungkin ada tu, tapi ambilai di kitab mana tu kita tak pasti. Sebelum ni kita kata tak ada buka witin ni tutup. Tu hak kita fahamnya witin ni tutup. Dia tak nak buka witin. Mungkin ada lah tu pendapat mana-mana tu. Dan yang tiada muakkad ditambah 2 rakaat sebelum sembahyang fardu zuhur. Ini orang panggil solat rawatib ghairu muakkad. Hak muakkad 10. Mana? 2 rakaat subuh, 2 rakaat sebelum zuhur. Lepas tu tambah lagi sebelum zuhur tu tambah lagi 2 rakaat. Mana? Dipanggil solat sunat rawatib ghairu muakkad. Tiada muakkad. Sunat tapi tak sekuat hak muakkad. Dan yang tiada muakkad ditambah 2 rakaat sebelum sembahyang fardu zuhur. Dan 2 rakaat kemudian daripada sembahyang fardu zuhur. Jadi solat sunat rawatib zuhur ni ada berapa rakaat semua? Ada 8 rakaat semua. Tak gaji-gaji buat rasanya. Dah. 8 rakaat solat sunat rawatib. 4 hak ghairu 4 hak qabliyah, 4 hak ba'diyah. Cuma 4 hak qabliyah tu 2 hak muakkad, 2 ghairu muakkad. Hak kuat dengan hak kurang kuat. Sunat kedua. Ba'diyah pun gitu, 2 muakkad, 2 ghairu muakkad. Jadi kalau katalah kita nak buat dua-dua, hak muakkad pun kita nak buat, hak ghairu muakkad pun kita nak buat. Tapi orang semaya dah zuhur, kita mari semaya. Nak semaya qabliyah sana itu lepas pada semaya zuhur. Boleh buat 8 rakaat. Rajinnya. Rajin. Tak apa, nak buat sekali sama hidup pun tak apa. Ni buat 8 rakaat. 8 rakaat tu mana? Hak qabliyah dengan ba'diyah. Lepas tu hak muakkad dengan ghairu muakkad. Jadi 8. Buat sekaligus boleh? Boleh. Nak buat dua-dua pun boleh. Tapi biar buat muakkad dulu tak apa dah. Muakkad pun tak berapa nak lekat tambah lagi hak ghairu muakkad terakak kitanya dah terakak kitanya buat. Cuma nak kata kalau orang tanya memang boleh. Ghairu muakkad 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat kemudian daripadanya zuhur dan 4 rakaat sebelum sembahyang fardu asar. 4 rakaat hak solat sunat asar ni ghairu muakkad tuntutan tapi tak kuat. Ya bukan 2, ya 4. Keempat-empat ni semuanya ghairu muakkad. Tidak kata 2 hak muakkad, 2 ghairu muakkad. Tak. Keempat-empatnya ghairu muakkad. Dan 2 rakaat yang ringan sebelum sembahyang fardu maghrib. Dia 2 rakaat ni. Ya ringan siap. Ya ringan. Bapa kata 2 rakaat qabliyah sebelum maghrib, ya ringan dah pula. Ya maghrib ni masa tak banyak. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kitab pun semaya maghrib, fardu maghrib ni kalau boleh jangan baca surah panjang-panjang. Itu hak sepatutnya. Baca pendek-pendek kuliah kul huwallah. Orang kata Allah kuliah kul huwallah. Mu tak gerti. Dah. Kalau orang gerti, ya faham. Memang begitu maghrib ni suruh baca surah hak pendek. Bapa baca surah pendek sebab waktunya tak lama. Bahkan khilaf antara kaul qadim dengan kaul jadi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada 2 kaul. Masa di Baghdad tu orang panggil kaul qadim, kaul hak lama. Masa dia mari ke Mesir ni orang panggil kaul jadi, kaul hak baru. Jadi antara kaul qadim dengan kaul jadi ni ada khilaf. Di antara pendapatnya solat maghrib ni bila masuk waktu dia kalau kita tak semaya selalu jadi semaya luar waktu.
tu hok dulu kau koding. Jadi dia tak ada qabliyah maghrib, tak ada pendapat tu. Ni kalau kita nak harap ada tiba lepas azan maghrib terus qomat, kita kata baru masuk waktu, dia ada pendapat tu. Tak payah amal lah tak amal gitu. Ada hak barunya waktu maghrib habis apa kau masuk waktu isyuk. Iaitu kalau bahasa dari kita dia panggil hilangnya apa nama ni? Sopok mego. Hilang sopok mego. Ni. Baik. Di maghrib dah panjang nikah-nikah. Nikah-nikah. Jadi kita ringkas tu hak tu menempati hak syaruk. Dia bukan panggil sebab malah tak imani malah kuliah kul Allah. Inna ataina izaja. Duk. Bukan malah, bukan tengok surah, bukan. Patut memang sunatnya buat begitu. Deh. Dan kita dok email kalau baca panjang-panjang, baru kelas. Kalau baca kuliah kul Allah tak ada kelas. Ya tak faham. Orang kita ni buat ikut ramai-ramai. Orang nampak ada kelas gak, tu kita iktiraf ada kelas. Kalau buat cara apa tak ada kelas, kita kata tak ada kelas. Dok. Kita kena turut hak syarat baru dapat pahala. Kelas tak kelas dengan manusia ni tak ada gapo. Ya semeta ya orang ni. Sekali puji, sekali mengata. Ada. Meta hari tulur, waktu tulur. Tak ada ikut orang lah. Supaya kisah Luqman dah. Luqman Al-Hakim dengan anak dia tu. Eret putus, eret kedai. Suruh anak naik. Siapa sekapung kedai kopi, orang kata Allah budak ni bertuah semati lah. Nyobi ayu lagi. Ya kata. Tengok. Orang ni kadang nak mengata, dia mengata juga. Jadi lagu hakisan kata, awak biar aku naiklah mengeret. Pula siapa so kena kopi dekat. Dia kata Allah ayuh tak siakan. No. Ginilah kalau susah-susah. Baik kita naik dua-dua. Siapa kena kopi? Orang kata Allah pok nganuk sama dek. Apa? Dia tak sia langsung ke kedai saat ni. Ke kuda saat ni. Ke uta saat ni. Dia naik dua-dua. Nyanyi ke menate tu. Nah, katanya kok gini lah kita turun dua-dua, kita egek dua-dua kedai sana ni. Siapa kedai kopi, orang kedai kopi ngata juga, kata bodoh lah. Ada ngata boleh naik, kasi nak naik. Ada. Apa tu nak guna weh? Nak guna. Hatu kata ini ikut orang. Ikut orang tak sudah. Tak sudah. Yang dia ikut orang. Kita ikut hak syarak, hak agama ajar. Ni. Baik, selesai situ. Ada orang yang minta sedekah, yang menipu. Tak payah bui lah. Orang kata. Syarak kata gua no. Syarak kata sedekah ni bui ke siapa-siapa ni. Kalau dia kita ikhlas, ni, bagi dalil. Kalau dia kita ikhlas betul-betul kena Allah Ta'ala, mungkin saja terjetik hati orang tu kalau betul dia menipu, terjetik di hati dia disebabkan ikhlas kita, aku ni siapa bila nak menipu. Ini dia ikhlas. Apa? Tu kata syarat. Ada seorang wali. Rumah dia kena masuk curi. Banyak dah weh. Dia curi solori. Pasal tali babar. Dah. Jadi tu oli ni pun balik rumah. Balik sana. Dia tolong akak barang. Dia aku curi tu biar aku tolong akak mati sekali. Dah. Curi ni kata ni nak bahagia atak tu. Curi tak tahu kata tu rumah. Dah. Akak sekali tolong akak. Lepas tu dia buat pindah bagai. Curi tu berkata, ni ambillah bahagianmu. Moga buat kerja, kata tu nak bahagian. Ni ambil kerja bahagianmu. Tuan rumah tu kata, apa tak payahlah. Apa tak payahnya. Rumah yang mungkin curi tu pun rumah aku dah.
Nak ambil gaponya, rumah gedung pergi curi sana. Terkejut curi sana. Ni orang-orang wali weh, kita tak lewat gitu. Tak ada dah. Belakang pagar lah ingat curi sana. Ni orang wali sana. Terkejut wali dekat terkejut. Orang curi sana terus tobat. Gak hak amo dok kecek ni bukan nak suruh ikut hak cara orang wali-wali. Amo dok ayat ni suruh ikut cara syarak ya dulu. Zahir ni dulu. Dak. Orang kata baca surah pendek tak ada kelas, ikut demo lah. Muka syarak kata hak ni hak molek. Baca satu surah sempurna lebih molek daripada baca surah dengan tak sempurna. Tapi ada khilaf lah. Ada khilaf. Kalau solat hak memang suruh panjang. Subuh ko, isyak ko. Tapi kalau maghrib tu amo tak jumpa khilaf lagi nak suruh baca panjang ni. Tak tahulah kalau dia mau ngaji lebih. Ni. Dia pendek-pendek lah apa. Orang kata berapa tak ikut demo. Dia kata tak ikut kapung baca kuliah ku Allah. Tak kapung baca kuliah ku Allah. Sekeh sikit kepala ni. Masa tak reti. Bodoh tak tahu bodoh. Dia panggil bodoh tak tahu bodoh ni panggil. Nak. Ni hak mari dok dengar, mari dok mengaji yang ni tahu apa ayat masalah ni. Kalau tak mari dengar, tak mari ngaji, kalau ada tak imam ada baca kuliah ku Allah. Kita kata apa? Tak imam apa tu? Tak. Mujur mari ngaji lagu tu ustaz we memang syarat suruh. Bukan masalah tak imam kapo tak imam badal. Dia memang hak tu hak syarat suruh. Maghrib ni waktu semata. Tapi kalau subuh tu memang suruh panjang. Terutama pada subuh Jumaat. Baca surah apa namanya ayat surah sejadah dengan Al-Insan. Orang tanya ustaz lagu mana tok email dia panjang ke semaya sedih ke Nabi suruh peringkah ke ada bandar dia. Tanya dulu semaya mana hak email panjang tu. Yo ke semaya subuh yo panjang surah Al-Sejadah yo baca habis. Baca Al-Insan pula rakaat kedua nyanyo kamu. Hak tu panjang hak ni suruh tuntut oleh syarak. Suruh baca. Kalau tak ingat boleh ni. Gak kita biasa yang kita baca sejadah ya. Jangan nak baca Al-Insan pula rakaat kedua ni. Dia hak moleknya baca rakaat tu sejadah cukup baca Al-Insan pula. Ni. Baik. Jadi nak ayat kata tu email buat gitu tu, yolo dah tu. Kita yang tak yolo nya. Kita tak yolo bukan tak email. Dan 2 rakaat sebelum sembahyang fardu isyak dan jadi ada berapa semua? Ada 12 ni. Hak orang rumah akad. 2 sebelum zuhur, 2 lepas zuhur, lepas tu 4 solat sunat asar, lepas tu 2 rakaat lepas sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isyak, 12. 12 hak orang rumah akad campur dengan 10 hak muakkad dia ada 22 semua rawatib. Tu hak ditulis dalam kitab gitulah. Dan bermula Jumaat seperti zuhur. Jumaat seperti zuhur. Maksud kata buat qabliyah ba'diyah seperti tu. Cuma qabliyah Jumaat, ba'diyah Jumaat pak juga. Orang kata dah sembahyang Jumaat 2 rakaat ya. Tak apalah. Nah yang kata qabliyah dia pak, 2 muakkad, 2 muakkad. Ba'diyah pun pak juga. Mana? Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Artinya barang siapa memelihara ia barang siapa atas 4 rakaat sebelum sembahyang zuhur dan 4 rakaat kemudiannya zuhur, nescaya mengharamkan akan dia akan orang sani yakni meneguh akan dia akan orang oleh Allah Taala atas api neraka. Tuhan teguh dia. Tak asal neraka orang jaga ni. Tak berapa rakaat sani kata? 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat lepas zuhur. Kalau jaga Tuhan hindarkan dia daripada api neraka. Tapi asal kena mari semaya jugalah weh. Nama tak mari dah semaya asal. Tak mari lah asalnya. Menceritakan oleh At-Tirmizi dan mensahihkan dia mensahihkan ia Imam Tirmizi akan dia akan ini hadis. Dan kerana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata ia Ibnu Umar sabda Rasulullah SAW apa sikit rahimahullahu ra'an shalla arba'an qabla al-asri
artinya mudah-mudahan memberi rahmat Allah Ta'ala akan seorang yang sembahyang ia seorang 4 rakaat sebelum sembahyang fardu asar 4 rakaat. Tu Nabi doa menceritakan dia oleh Abu Daud dan Imam Ahmad dan Tirmizi. Comel kita ni gak supaya ngaji fiqh dan ngaji hadis kali dah. Dan menghasankan ia siapa ni? Abu Daud, Imam Ahmad dan Tirmizi dia ini hadis. Maksudnya ni martabat hasan, tak siapa sahih lah, atas pada dhaif. Dan Ibnu Khuzaimah dia penghukum kata hadis ni hadis hasan. Dan mensahih ia dan Ibnu Khuzaimah hak lain. Dan bermula Ibnu Khuzaimah maksudnya hadis ni juga diceritakan oleh Ibnu Khuzaimah dan mensahihkan ia Ibnu Khuzaimah dia ini hadis. Dia nak kata hadis, setengah ulama kata hasan, setengah kata sahih. Supaya kadang-kadang setengah hadis kata dhaif, kadang-kadang ada hak kata maudhu, kadang-kadang ada hak kata dhaifnya. Tapi kita ni. Dan kerana hadis Al-Bukhari dan Muslim baina kulli azanaini salatun, artinya antara tiap-tiap bang dan qomat sembahyang sunat, moleknya gitu. Qala dan masuk waktu sembahyang sunat rawatib yang sebelum sembahyang fardu dengan masuk waktu sembahyang fardu dan rawatib yang kemudian daripadanya dengan mengerjakan sembahyang fardu. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna ilma, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, waj'alna min ibadikal mukhlisin, waj'alna min awliyaikal salihin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.